بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia Imam Masjid Ihsan Tabahili Khotib bila kemakan dan saya tidak ketinggalan lah sahabat saya Ustaz Fakhru dan semua ahli kampung di Tabahili ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di penghujung bulan Rajab yang mana Nabi SAW apabila tiba bulan Rajab banyaknya baginda berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatkanlah kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kita di penghujung, ada lagi 32 hari sahaja akan tiba bulan Ramadan Mubarak. Dan bulan Rajab kita telah maklum bahawa dia di antara bulan Al-Hurum. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan mengikut yang disebut atau yang ditentukan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak daripada hari yang Tuhan buat langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ialah ada 4 bulan al-hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu zalimkan diri kamu di bulan-bulan al-hurum, bulan-bulan haram. Dan di bulan Rajab ada peristiwa besar yang berlaku pada masa Nabi SAW, yaitu Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Mu'jizat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan satu rihlah atau satu perjalanan yang Allah Ta'ala jemputkan Nabi SAW. Tuhan jemput Nabi, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Tuhan yang perjalankan hamba-Nya di waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjid haram, ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, hingga sampai kepada masjid Aqsa yang kami berkat di sekelilingnya, linuriyahu, supaya kami tunjuk kepadanya ayatina, akan ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, dan Tuhan itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi Tuhan sebut secara nas, sebab tu siapa yang engkar Isra Mi'raj dihukumkan kufur.
Eka Isra Mi'raj dikirakan kupu dengan Allah Subhanahu wa taala kerana disebut secara nas. Dan Tuhan sebut Subhana Maha Suci. Nak ayat kata bagai yang begitu sangat pelik. Yang semua kita orang beriman kepada Allah, kita kena percaya. Dan punca kita nak percaya kepada Isra Mi'raj tak lepas daripada kita kena percaya kepada Allah dulu. Percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan maka mudah sahaja. Kerana Isra Mi'raj itu ialah satu perjalanan hak Tuhan jemput Nabi itu kira sikit nah ya. Tuhan sebutlah khalqus samawati wal ard. Sesungguhnya menciptakan langit bumi semua ni akbaru min khalqin nas. Lebih besar banyak daripada buat manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi manusia kebanyakannya tidak mengetahui. Nah, ayat kata Isra Mi'raj ni benda yang kecil yang diisi Allah kerana Tuhan buat langit bumi semua. Dan Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi-bumi dalam tempoh masa 6 hari saja. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kama dia Tuhan istiwa di atas arasy. Tuhan buat langit bumi semua. Dan Tuhan sebut allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan buat hak 7 tala langit dan 7 tala bumi. Nah, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tak akan dapat nampak ada tafawut, iaitu ada cedera atau ada tak seimbang pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ni senang sahaja ketika berlaku Isra Mi'raj hangat-hangat. Karena Nabi SAW bila turun daripada langit, Nabi terus berdakwah di jalan Allah, tak ada berhenti pun. Karena fuangan orang Islam lah tu. Fa idza faraghta fansab. Apabila selesai sesuatu sudah gani fansab, bang buat hal lain pula. Nabi SAW bila turun daripada langit terus berdakwah lalu dah. Bila berdakwah tu kok royak tetap Nabi naik ke langit ni gagal masa tu. Sorok. Dah pakak kecek macam-macam. Allah. Dah. Dulu ni sekadar hajak masuk Islam saja. Ni kau teruk ni. Nah, royak kata pergi kepada Baitul Maqdis satu malam bukan setakat tu. Naik sampai ke langit pula. Bukan suka langit dah. Naik royak kata pergi sampai hujung langit sekali, iaitu Sidratul Muntaha. Riuh. Bila riuh sana puak-puak Quraisy ni nampak cerak bahawa bila riuh nampak kata sekali ni iaitu boleh peluang untuk nak pergi gonye Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nampak kata peluang kerana Sayyidina Abu Bakar tak kira apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya berlaku. Dulu sebelum daripada tu ada hikmah besar dulu, iaitu ketika berlaku peperangan Rom dengan Parisi, dengan Iran dulu. Bila berlaku tekah tu Tuhan turun ayat Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim wallahu alam ghulibatir Rum. Dikalahkan Rom fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Pergi di Palestin. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Mereka akan menang semula pula dalam tempoh beberapa tahun sahaja. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang beriman pakak gembira suka kerana Tuhan royak sungguh berlaku. Maka Sayyidina Abu Bakar terik tu tekah tu ayat judi tak ada turun lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ayat tak ada turun lagi tekah tu.
taruh orang bagi. Benar Sayyidina Abu Bakar. Kata setengahnya lepas daripada pergi Parisi Rom kalah dengan Parisi dengan Iran. Lepas ada tu 3 tahun. Kata setengah dalam masa 9 tahun. Wallahu alam. Cuma kau Islam tu benar, apa ni Rom tu benar. Sayyidina Abu Bakar pun masa tu dia yakin dah. Apa Muhammad royak tak email dia sana. Dan kita pun bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj, iman kita kuat. Zadatuhum imana. Hak kita ke innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Kau bertambah kita. Sebab tu kita kena ada majlis pesening ni untuk kita nak tambahkan iman kita, tambah yakin kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar Fak Quraisy bila bunyi khabar kata Nabi dia dakwa dia royak kata dia naik ke langit kok pakak berakuk gina jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila kisapa royak pada Sayyidina Abu Bakar, pada ketika tu Sayyidina Abu Bakar tak tahu lagi. Sayyidina Abu Bakar kata lana, la in kana qala dhalika, kalaulah Muhammad katalah tu sungguh faqad sadaq. Betul sungguh tu. Kalau dia katalah tu betul, kena. Wa inni la usaddiqanna. Sesungguhnya aku percaya kepadanya ala ab'ada min dhalika. Di atas lebih jauh daripada tu lagi. Lepas pada itulah digelarkan Sayyidina Abu Bakar sebagai as-siddiq, orang hak percaya sungguh kepada apa sahaja disebut diriwayat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, "Law wuzina imanu Abi Bakr ma imani ahli al-ard." Kalau timai Abu Bakar bersama dengan ahli bumi semua, la rajaha imanu Abi Bakr. Macam berat Abu Bakar lagi. Allahu Akbar. Dah tak ada gonyet, tak ada syok, tak ada kelitah kata itu gini, tak ada. Sedih. Pak kita dah tahu dah tu. Sedih ni tu hai gelar dah. Orang-orang Nabi, supaya Nabi Yusuf digelarkan Siddiq dan Siti Maryam digelarkan Siddiqah. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Siti Maryam ni percaya dengan kelimah Tuhannya. Tengok gelar dia Siddiqah, orang Torah ni. Bahawa orang boleh masuk syurga ni 4 jenis saja. Ada 4 orang yang boleh masuk syurga. Bukan 4 ke mana 4 gulung ni. Nah, Tuhan sebut amay yuti'illah war rasul. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan dapat bersama orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka itu, minan nabiyyin, daripada nabi hak mula-mula, wasiddiqin, nombor 2 dan siddiq gelar itu. Nah, wasyuhada, dan orang mati syahid, wasalihin, orang berjuru, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik orang yang kita boleh duduk sekali di akhirat sak demun ni. Jadi kita nak bayang bahawa tak ada ragu-ragu sikit habuk tentang masalah Isra Mi'raj. Nah, sebab tu Tuhan sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci. Apa maksud maha suci? Maknanya benar-benar ning-ning, walaupun benda pelik, tapi di sisi kita Allah Subhanahu wa taala mudah sangat sahaja. Nah, hari ini kita tengok Amerika nak hantar misbar atau orang panggil yan awakat atau yan truat dau angkan atau berapa puluh juta kilo habis berapa puluh ribu juta dolar. Nah,
Lepas tu pula pakar nak boleh kisah. Tapi Nabi SAW naik kepada Sidratul Muntaha. Turun akal fikir dia, tak payah nak percaya. Tapi bagi orang tak percaya kepada Allah, tapi kalau orang percaya kepada Allah, maka mudah saja, tak ada pelik apa sekarang. Sebab tu Tuhan kata subhana, maha suci. Subhanalladzi asra, yang perjalankan bi'abdihi dengan hamba. Tuhan sebut bi'abdihi. Ada ulama sebut bahawa berlaku Isra Mi'raj birruh wal jasad, iaitu dengan roh dan jasad sekali. Bukan kata berlaku dengan roh, kerana kalau berlaku dengan roh saja tak ada pelik lah. Kerana jasad saat ni boleh orang ingkar. Boleh ingkar. Tapi waktu hewaya sana itu dengan jasad. Lailan, di waktu malam, minal masjidil harami, daripada masjid haram, ilal masjidil aqsa, sehingga sampai masjid aqsa. Jadi Tuhan ayat apa? Isra daripada masjid haram kepada masjid aqsa, dan daripada masjid aqsa kepada langit, daripada langit sehingga jumpa kepada Sidratul Muntaha. Semua tu nak kata jalan ilallah, highway. Atau orang panggil siling, jalan hak nak terus ki sampai Tuhan hak terus, ialah jalan sejik ni. Tak ada jalan lain. Kau nak jumpa dengan Tuhan di akhirat esok, kena lalu kok jalan masjid. Kena masuk masjid, tubik masjid nak jumpa dengan Tuhan. Makna semaya. Sebab tu semaya ni silah berhubungan bainallah wa bainal abd, di antara Allah dengan hamba. Kena masuk jalan ke masjid ni. Nak masuk jumpa dengan Tuhan, nak pergi ke syurga, semua kena lalu kepada masjid semua. Dan Tuhan ayat kata masjid ni besar sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid, memeriahkan masjid, buat masjid tu ramah. Man amana billah, mereka beriman pada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa aqamas salah, orang yang mendirikan semaya. Wa ataz zakah, dan orang yang berzakat. Wa lam yakhsha illallah, dia tak takut malaikat Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa asa mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sejik lah kita nak bela anak kita jadi molek, bela melalui ke masjid. Kita nak pergi, kita selamat, jalan ke lalu masjid. Semua jalan yang paling selamat sekali ialah jalan ke masjid ni lah. Sebab tu masjid besar dalam Islam. Untuk kerana apa? Mula-mula Nabi SAW pergi Madinah buat masjid. Masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahqqu an taquma fi. Masjid yang dibangunkan di atas asas takwa, pada hari yang paling berhak engkau berdiri di dalamnya. Fihi rijalun, dalam masjid itu ada orang-orang lelaki. Tuhan gelar kita orang jatuh kalau gaji sejik. Tuhan sebut nama kita rijal. Rijal ni orang jatuh. Pucai tu acing. Rijalun, iaitu yuhibbuna ay tatahharu, yang suka nak bersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Tuhan suka bersih. Hak suka bersih diri. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tuhan sebut, maka adakah mereka yang membangunkan orang hadut bangun tubuh dia, dia sang diri dia buat diri dia tak takwa. Dan dia nak cari keredaan Allah,
lebih baik khairun atau orang hodok bina sumut di atas ala syafa jurufin har, iaitu di biga lubang hutut fanhar bihi fi nar jahannam, maka hutuh ia jatuh ke dalam api neraka wal iyad billah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Tuhan tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Makna kata masjid ni lah. Sebab tu Tuhan sebut minal masjidil haram, daripada masjid haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjid aqsa alladhi barakna haulah, masjid yang kami jadikan berkat di sekeliling masjid tu. Apa maksud berkat? Berkat di keliling masjid, apa maksud berkat? Laning Palestin kita tengok orang Yahudi pergi berkat ke? Orang Yahudi duk mencemarkan tanah haram di Aqsa sehingga sampai bunuh orang, masuk jejak dalam masjid dan sebagainya, tutup masjid. Berkat ni, berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni iaitu ulama memberi takrif berkat ni ziyadatul khair, tambah kebaikan. Apa maksud bertambah kebaikan? Kalau kita kata kita umur kita berkat, mana kata hidup kita berkat, umur kita penuh dengan kebaikan. Anak kita berkat, anak kita penuh dengan kebaikan. Kereta kita berkat, keretanya penuh dengan kebaikan. Rumah kita berkat, rumahnya penuh dengan kebaikan. Ada semaya, ada baca Quran, ada tu dan ni. Semua berkat ke panggil. Itu keberkatan. Dan di Palestin berkat kerana di situlah para anbiya orang molek saja yang ribu-ribu tahun dulu lagi. Orang molek semua pakat duk situ belaka. Para anbiya. Tak kira Nabi Ibrahim AS, Nabi Yaqub AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua kawasan itu belaka. Nabi Isa AS, tempat para anbiya, tempat Nabi, maka berkatlah tempat tu. Dan kita nak jadi tempat kita berkat ada dua syarat. Kampung kita nak berkat ada dua syarat Tuhan sebut. Pertamanya iaitu beriman pada Allah, yang kedua bertakwa kepada Allah. Tuhan sebut walau anna ahlal qura, dan jikalau ahli kampung amanu, mereka percaya kepada Allah. Semua tempat kita percaya kepada Allah, beriman pada Allah, wattaqau, dan takut pada Allah, la fatahna alaihim, kami akan buka di atas mereka itu barakatim minas samai wal ardh, keberkatan daripada langit. Apa keberkatan daripada langit? Orang itu jadi molek. Kampung tu orang berjuruh, orang molek, orang beramal ibadat kepada Allah. Lepas tu benar. Barakatim minas samai wal ardh, berkat daripada bumi, rezeki murah dah. Ni kita ni learning tu kerana manusia saat itu lupa pada Allah. Bila lupa pada Tuhan, Tuhan no pakat susah belaka pok kita lah ni. Kena doa semula lah. Kena doa semula, kena molek semula pula. Bila molek semula, maka Tuhan akan jamin. Tuhan sebut dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa-siapa hok buat amal kebaikan daripada lelaki dan perempuan, wa huwa mukmin, sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat nanti dengan pahala, dengan sebaik-baik pahala di atas apa yang mereka itu buat ketika mereka duduk di dunia. Dan itu yang tarik rezeki kita banyak, bukan emosi ini saja, semua pakat susah belaka lah ni. Makna katalah ni, makna kata keberkatan bumi tak ada, kerana banyak orang hak tinggal, hak Tuhan suruh, Tuhan banyak. Bila dia lupa Tuhan, maka Tuhan buat dia lupa nak buat kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Tuhan sebut, wala takunu kal
innal ladzina nasullah, jangan jadi orang yang lupa Tuhan. Fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Tuhan buat dia lupa nak buat kebaikan. Fa ansahum anfusahum, Tuhan buat dia lupa nak buat kebaikan. Inilah buat kita kena bakat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara dah. Tu mana berkat. Tu maknanya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu, tetapi mereka itu banyak bohong, tak percaya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun denda mereka di atas barang yang mereka itu duk buat. Inilah maksud Tuhan sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkatkan di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami nak nampak ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir, dan Tuhan Maha mendengar. Orang nak kecek lagu mana ayat Surah Merah, percaya ke tak percaya, Tuhan nampak. Dan kalau ada orang tak percaya, dan berlaku Surah Merah ni iaitu 27 ala asahil aqwal atau ala arjahil aqwal, di atas hak yang paling rajih di antara ahli-ahli sejarah. 20 Rajab berlaku ni selepas daripada tahun yang 10 orang panggil Amul Huzni, tahun duka cita. Abu Talib wafat mati. Lepas pada tu pula Khadijah, Siti Khadijah mati dulu. Tulah belakang dari segi ekonomi. Nabi tak kena buat kerja, duk dakwah semata buat kerja kerana ekonomi kuat. Lepas tu kemudian Abu Talib pula di segi orang segar, nak segar Nabi ni, Abu Talib mati dua-dua. Dan Nabi pula hijrah pada Taif. Belum daripada Nabi nak hijrah pada Taif, Nabi tawar kepada kabilah-kabilah lebih pada 14 kabilah. Tawar dia nak sanggup dah. Dia kata kaum aku tak ada dia nak terima dah. Tak ada dia nak sanggup dah. Maka siapa nak sanggup? Tak ada dia nak sanggup. Cuba-cuba pergi pada Taif. Pergi Taif, Nabi ketika pergi di Taif, budak-budak, orang-orang tua ni pakat suruh budak-budak cuek elio pegang batu. Nabi umur 51 masa tu. Kira tengok kita orang tua kan, mana boleh pula 50 lebih budak-budak duk unggah, budak cuek, budak gapo. Satu ujian besar kepada Nabi SAW. Sebab itulah Tuhan nak menenangkan, nak Nabi itu tenang, nak bawa jalan kerja letih lama kan, nak buat jalan dah lah. Sebab tu ulama ada sebut beza di antara perjalanan Isra Mi'raj dengan hijrah. Waktu ketika hijrah tak ada ambil borak mari 440 kilo ya. 440 kilo lebih kurang daripada Mekah sampai Madinah. Borak sekali kelik mak siapa lalu dah. Apa tak ambil borak? Tapi hak ning ambil borak. Ulama jawab bahawa Isra Mi'raj orang panggil rihlatut tasyrif wa takrim. Jalan ni hak Tuhan nak memuliakan Nabi. Tapi rihlah pergi kepada hijrah ni orang panggil rihlatut taklif. Wa ibar wa durus, iaitu rihlah jalan ni Tuhan nak uji jadi pengajaran dan nak tunjuk ajar kepada kita. Perintah Tuhan tu supaya dengan orang duk kerja lah, tekah duk kerja, duk mengajar jadi kru atau duk jadi duk tak lama itu pihak kajian panggil kata nak buat gijalan tekah tu duk 5 meter dan supaya tu jugalah Tuhan bawa Nabi SAW pergi kepada Baitul Maqdis. Lepas tu pula daripada Baitul Maqdis saat itu ada naik kepada langit. Ni nak ayat seperti saya dah sebut tadi, jalan sejik ni. Dia naik nak jumpa Tuhan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa harap nak jumpa dengan Tuhan maka hendaklah dia amal dengan amal soleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada ulama sebut ayat subhanalladzi ni ayat nunjuk di atas tauhid. Kita kena yakin sungguh ke Tuhan. Jangan syirik dengan Allah, jangan ragu-ragu dengan Allah. Kena taruh harapan kepada Allah. Bila kita sebut kata iman, percaya kepada Tuhan, kita kena tihitak, kena wipecah apa mana iman. Percaya ada 3 makna. Maksud percaya Tuhan sebut oleh Quran. Pertama, iaitu kita percaya dengan kewujudan Allah. Percaya kata Tuhan yang menjadikan langit bumi sungguh. Tuhan lah, ada Tuhannya, wujudnya Allah. Yang kedua, percaya kata Quran hak Tuhan turun kepada kita ni memang Quran ning hak sungguh hak. Dan Quran ning hak nak buat we kita berjaya di dunia dan di akhirat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa hak yang turut pertunjuk aku turut Quran fala yadhillu, maka dia tak akan sesat, wala yashqa, dan dia tak akan celaka. Nah, tak akan celaka maknanya tak akan susah. Kita kena percaya kata turut Quran 6,000 nah 340 ayat lebih kurang. Nah, jadi semua Quran ni nak kita molek belaka, nak kita jadi molek. Dan selaginya kita kena taruh percaya pada Allah, taruh harapan kepada Tuhan. Semua hari kita fak diri kita pada Tuhan. Maknanya sakit demam kita serah Tuhan. Rezeki soal rezeki kita serah Tuhan. Dan apa saja kita ada urusan apa kena menghubungi Tuhan. Ada masalah apa mengadu kepada Tuhan, kena kita Tuhan dulu. Tuhan sebut wa idza sa'alaka ibadi, apabila ditanya engkau tentang oleh hamba aku anni tentang aku fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku terima doa orang berdoa. Aku dengar dan aku terima. Falyastajibu li, hendaklah terima seru aku. Wal yu'minu bi, Tuhan kata percayalah pada aku. Kita percaya ke ayah kita, kita percaya ke adik kita simpan belakang bagai dia pitu-pitu pun tak ada kata. Pakai mungak tubik tagi mungkoci, lah tu orang percaya ke orang. Nah, kalau mutu ke apa pula kita tak apa. Pakai serah mungkin ni, ke mana-mana pun. Anak nakal kita pula kita nak pergi jauh, nak pergi bakok, nak sapai, maka kita pun kita ke pak anak nakal, pak mak nakal. Tolong tengok sikit nak tinggal ni. Kita percaya dia, kita percaya Tuhan, kena percaya lebih daripada tu lagi, kena harap sungguh. Kalau jadi masalah tak percaya mana orang bagi. Jadi kata jadi. Tak percaya mana, kena percaya sungguh. Tuhan kata fadhkurullah, ingatkan kepada Allah ka dzikrikum, supaya kamu ingat abaakum, pok-pok kamu au asyadda dzikra, atau lebih daripada ayah pok kita lagi. Maksudnya kita ingat supaya kita percayalah kelah tu. Tu makna percaya. Sebab tu ayat ni tu subhanalladzi ni nak kita percaya sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan juga naik ke langit juga. Naik ke langit juga Tuhan. Apa dia? Nabi SAW orang panggil Mi'raj. Mi'raj iaitu naik daripada langit. Daripada bumi ke langit. Mi'raj. Jadi Nabi SAW Mi'raj ada sebut oleh Quran. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu adalah thumma urija bi utitu bil buraq, ada hadis kan. Tapi dalam Quran ada sebut dalam surah An-Najm. Nah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa. Ada sebut ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Tapi tengok Jibril rupa sungguh langit bumi. Saya tengok yang Samruat hak Amerika NASA tagi kepada daun angkasa Amerika bagi mari. Nah, ya suluh klik pada dunia. Dunia ni halus sebab pelita lu dia.
Nah, dunia tak halus berkali kita tengok pasal dunia. Dunia kita duduk ni orang ada 7,800 juta. Ada dengan rumah, ada dengan kereta, ada dengan apa, ada dengan barang, ada dengan apa, tengok putih le je. Halus benar. Allah, sebab tu Tuhan royak dah. Tuhan suruh kita saat ni lupa buat amal ibadat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakanlah. Tuhan suruh cepat. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan lopo segera pada syurga luah langit bumi. Sungguh hari ni orang sunduh mari sali dunia ya. Dunia kita bakal dok ni halus supaya pelita putih gitu ya. Kalau kita tengok besar bulan tu besar juga tidak halus lagi. Tuhan sebut sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tuhan akan tunjuk akhir-akhir ni ayat-ayat tanah-tanah hak Tuhan ayat kata bumi tu halus, memang halus sungguh. Hak Tuhan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sungguh melopo segera kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga luah langit bumi semua ni. Tak tahu sama mana Allah alam. Nah, uiddat lil muttaqin, Tuhan sedia untuk orang bertakwa kepada Allah. Orang takwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang infak sedekah ketika dia susah dan dia senang. Wal kadhimin al ghaidh, dan dia juga orang yang menahan ke sabar, nak murih ke apa ke sabar. Wal afina 'anil nas, dan dia maaf pada orang. Orang itu takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, Tuhan suka orang yang baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila dia buat dosa, au zalamu anfusahum, atau dia zalim, buat dosa, buat zalim, zakarullah, ingat Tuhan. Lalu dah tu orang beriman, orang takut Tuhan. Salah sikit mesti ada aku. Nah, salah sikit, buat dosa sikit siap dah, siap dah. Allah nak ampun nak buat apa ni dah. Orang beriman lah tu sesal lalu dah. Zakarullah wastaghfaru li dhunubihim, cepat-cepat istighfar minta ampun Tuhan. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang nak ampun dosa melainkan Tuhan? Tak ada dah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tak akan terus buat maksiat yang dia buat. Wa hum ya'lamun, sedang dia tahu. Dia tahu, dia tahu ni dosa betul, ni dosa betul. Itu orang tu Tuhan dia ada syurga. Hak Nabi naik tengok di musuh Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa duk sana. Fak kita tahu tak bila kita nak masuk syurga sikit lagi, kita berdoa semoga hak mari malam ni semua masuk syurga insya-Allah. Kerana apa? Kerana Tuhan mudah ya nak masuk syurganya. Masuk syurga tak ayah ni kalau kira ada. Ada hak sebab kita nak royak hak mudah-mudah orang bagi. Buat bakar tu. Nah, nak masuk syurga buat bakar tu. Ada seorang sahabat Nabi SAW, mari tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi kulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ceritakanlah ya Rasulullah kepada aku dengan satu amal yang apabila aku buat boleh masuk syurga lagi. Allahu akbar, kita nak belakang ni. Nah, Nabi kata apa? Mula-mula aqala, Nabi kata afshis salam. Wi salam. Jumpa assalamualaikum kita dekat. Nah, jumpa senyap tak ada wayak pakai kau. Assalamualaikum. Salam ni nak wayak. Masuk syurga sikit lagi malaikat ada tunggu kita kan. Akan wi salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat assalamualaikum, pakak gagap Allah sambut kita di pintu syurga. Nah, tapi kita wi salam. Wa at'imit ta'am, yang kedua, wa makan kau ke? Wi makan. Yang tiga wasilil arham, hubung silaturahim. Di ziarah adik-beradik, ziarah sain, jumpa kau tu kau ni gapo semua. Nah, orang sakit, orang demam, orang gapo kita pergi jumpa, maka silaturahim. Yang keempat,
Hak ya pak ni kena pakak buat hak kita. Khusus bila puasa ni. Wa salli bil lail, semaya malam. Wa nasu niyam, tengah-tengah orang duduk tidur. Tadkhul al jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan selamat. Pak kagak. Nabi naik tengok jannah. Fok kita sikit lagi. Lah ni nak pergi mana esok nampak gaduh sangat ni. Nak pergi hak nyai. Tak kata tu. Nak pergi mana, nak pergi Batok. Sikit gida. Nak pergi mana ni? Nak pergi Jannatul Firdaus. Nak pergi jalasan. Allah. Nak pergi mana ni? Nak pergi Jannatul Ma'wa. Nak pergi mana? Nak pergi Jannatul Na'im. Tak pergi dah jalan kot. Dan syurga tepat. Allah. Nah. Sebab tu kita kena ingat Tuhan sebut wasiqal ladzi nattaqaw rabbahum, sampai akhirat esok Tuhan akan bawa orang-orang yang takut kepada Allah ilal jannati zumara, kepada syurga berkuah-kuah. Darah bakal gecuk fok rajin semaya ni, fok sejik semua boleh masuk syurga. Darah fok cuk ya sejuta ke apa juta tak tahulah, wallahu a'lam lah. Mari fortune ni fok wahai wa makan ya ada cuk deng yo akhirat sok ni ada orang fortune ni. Sebab tu ada sebut ada pintu rayyan ni pintu orang wahai boso sama-sama kau mi poso ni fok ni akan masuk pintu ni. Orang lain tak boleh masuk, orang lain buat engkau tapi orang lain masuk pintu lain. Ya kata buat kau lain. Gitulah. Nah, wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara, bawa puak pada syurga hatta idza ja'uha, hingga sampai di pintu syurga. Nah, hatta idza ja'uha futihat adawah. Ayat kedua ada wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mari pakak salam. Assalamualaikum. Malaikat dawai salam kepada kita bila sampai pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tengok sana. Nah, fadkhuluha khalidin. Masuk. Pakak wayak masuk. Nah. Sebab tu ketika Nabi naik jalan di tengah perjalanan sana, ada hadis iaitu Nabi SAW sudah hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Qala utitu bil buraq, dibawa aku didatangkan kepadaku dengan buraq. Wa huwa dabatul ab, dia nate wa huwa dabatul abyad, nate putih. Bukan sebuah agama hak tu tu dah. Sebuah anak India rambut panjang tu bukan hak tu panggil apa ni nak menyelewengkan fikiran orang Islam, tak ada kena mengena barak tu. Tawilan dia tinggi fauqal himar, besar lebih pada himar, wa dunal baghal, kurang sikit daripada baghal. Yad'u hafirah letak. Nah, kaki dia, perut dia sana itu inda muntaha tarafih, di hujung mata mana. Secara ringkas nak ayat sini di tengah jalan sana ada sebab faraqibtuhu hatta ataitu baitul maqdis, aku menunggang, aku naik borok sehingga sampai Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya, maka Nabi tamak ditamak oleh para anbiya Nabi dululah. Thumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk dalam masjid. Fa sallaitu fihi rak'atain, maka aku semaya 2 rakaat. Ni ayat kata masuk masjid kena semaya, janganlah kita tak punggung sama sekali. Kalau mari semaya fardulah, tapi kalau kita mari itu dah lagi, maka kita kena masuk semaya tahiyatul masjid dulu. Dan kita disunat kita mari itu masuk masjid lalu dah. Kita nak duduk lama duduk lepas maya. Itu kaedahnya. Lepas maya buah duduk luar. Tapi belum masjid kita masuk kerana orang dia rajin sebelum. Dan lepas je malah dah. Nak buat amal gapo semua orang kita nak baca Quran, nak zikir kena sebelum belaka.
Sebab tu Nabi SAW bila masuk Nabi semaya lalu dah semaya besar kan. Nah, awal ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah salatuh. Awal-awal bagai Tuhan nak kira akhirat esok semaya. Sebab tu kita kena banyakkan semaya. Banyakkan semaya. Nah, jadi Nabi masuk tu semaya lalu. Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina. Kemudian aku tubik pada masjid tu, Jibril bawa dah jana bekah min khamrin wa ina, daripada arak dan wa laban. Wa ina laban, ada bekah hak arak, bekah hak susu. Fakhtartul labana, maka aku pilih laban. Laban ni putih bersih, laban ni fitrah. Jibril kata, kau ikhtartal fitrata, engkau telah pilih fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah ni agama. Agama Islam ni fitrah. Fitrah ni ialah kebaikan, benda hak baik. Hak orang semua bagai kata benda tu molek berlaku. Maka Islam ni hak tu dah tak ada bagai hak Islam suruh melainkan bagai molek berlaku. Tuhan lagi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan bunuh anak molek. Nah, benar ni bunuh anak ni tu benar tak molek? Dah suruh jangan bunuh anak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan zina. Benar tu sunnah, tak boleh zina, tak molek. Orang bakal tak molek belakang. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tak boleh bunuh orang. Sebab tu juga benda tak molek. Orang bakal terima belakang Islam ayat. Tak ada sahabat tu bunuh moleknya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, tak boleh dekat harta anak yatim. Sebab tu juga Datuk Hasbun la yaskhar qaumun min qaumin, jangan duk hina orang sungguh. Wala talmizu anfusakum, jangan malu orang, buat orang malu. Wala tanabazu bil alqab, jangan gelar orang. Sungguh benda tu tak boleh. Ijtanibu katsiran min adh-dhann, tak boleh suka jahat. Benda molek belaka tu Facebook. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan mumpak molek. Semua tu molek. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru agak, tak molek. Semua tu juga. Wal maisir wal ansab wal azlam, judi, tokong, galak. Oh lagi sana itu memang semua lah tu dah. Semua tu bagi fitrah. Semua orang akan ngaku laku dah. Tuhan install siap dah. Install bahasa teknologi ni bagi long program siap dalam diri kita ada fitrah, program fitrah. Maknanya orang ni dia tahu siap dah benda molek, benda tak molek. Benda molek tu dah Islam dah. Sebab tu mudah. Fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Fitrah Tuhan buat manusia di atasnya semua. Dah. Tu fitrah orang bagi. Nabi pilih fitrah. Kalau pilih agak, Allahu Akbar, jadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertengahan jalan sana itu ada ditunjuk beberapa jenis, beberapa ada Tuhan tunjuk. Di antaranya di tengah-tengah jalan sananya ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi, tak kala aku dibawa dinaikkan, marartu bi qaumin lahum adfar. Nabi nampak aku lalu di satu kaum ada kuku dia depannya min nahas, daripada temaga. Allah yakmishuna wujuhahum, duk kepam ko wa sudurahum, kepada do. Fakultu min man haula, aku kata wahai Jibril, siapa mereka itu? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas, orang tu orang duk mumpak kat orang. Allah, sebab itulah azab akhirat esok ni azab dia kulit dia sakit, dia pedih dia bagi. Dah azabun alim walil kafirin azabun alim, bagi orang kafir itu azab yang pedih. Azab ni kulit. Tuhan sebut innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang
kufur dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim, kami akan nyala, akan bakar mereka itu, waliyadzubillah. Saufa nuslihim nara, api, kullama nadijat juluduhum, tak kalau masuk kulit kena bakar, batalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, kami tukar kulit hak lain pula, dia jadi beg tu. Nah, supaya tu juga garu-garu tumbuh hak lain. Harap garu-garu dah tumbuh hak lain lah tu akhirat sok. Sebab tu kita takut sungguh. Nah, takut sungguh api neraka ni. Takut sungguh-sungguh, kita kena takut sungguh. Jangan takut main-main, ya hak sungguh. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kena jaga diri kita, anak bini kita daripada api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Hak yang upah dia tu batu-batu dan api. Nah, api dah batu, upah api tu api dah. Batu-batu pula. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat hak kasar bekeng. Nah, Allah, sebab tu kita kena takut. Takut no ya, bukan main-main lah. Allah, api ni nangis sungguh kalau orang takut sungguh, tiap sungguh. Tak tiap kamu pula. Ya Allah, Nah, tu hasbuk walilladzina kafaru adzab jahannam. Nah, walilladzina kafaru, ada tu hasbuk adzab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa. Apabila dicapok orang masuk daripada neraka dan neraka ni, dengar suara jerit syahiqam wahiyatabu. Itu kan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Pada hari itu tanya orang royak lagi. Pakak kata qalu bala, ya royak dah. Pakak royak lah tu belakang. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Lepas tu pula dia kata kita tak percaya tu kau tu. Kau orang duk royak tak percaya ke apa. Bila tak percaya malaikat atamu jatuh dalam kesesatan yang nyata pada masa tu. Nah, sebut iaitu kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kita dengar itu supaya kita ada royak ni, kalau kita bakal dengar cahaya sungguh, kita tak kena hari itu, maka dia kata maka tu katalah tu belaka. Sebab tu ketika di Mi'raj ke Nabi SAW, ada Nabi nampak orang duk khepam muka. Siapa? Orang hak mengumpak ni, orang hak mengumpak. Waktu hasbuk wala yataba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lah ma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tuhan yang syak dah kata jangan ngumpak. Kita cak kena makan daging orang dalam keadaan mati kerana busuk. Kita supaya kita nak makan daging orang. Nak makan orang berupak saat ni. Akhirat esok dia orang ni akan duk kepam koyo kepam dada dia. Kerana orang tu duk makan daging manusia. Nah, dan ada Nabi jumpa lagi satu kaum dia kata marartu lailatan usriya bi ala qaumin. Aku lalu pada malam Isra' saat itu di atas satu kaum tuqradu shifahuhum, digerakkan mulut-mulut mereka. Duk guting bima qarid min nar, duk gerak. Qala qultu man haula? Dia tanya. Nabi tanya siapa tu? Qala Jibril kata khutaba'u ummatik, orang duk ceramah daripada umatmu tu. Oh, ni ada juga kena letak buat saya ni. Allah, kita takut habis tu kita ni ada mengajar orang ni takut sekali.
Ulama dulu bila dia jadi ngajar, dia baca semua sekali, tak pada wirid hak Nabi sebut dalam hadis, semua azkar dia baca sekali. Sebab tu ada hizib ahzab. Ada hizib tu untuk nak boleh buat amal belaka. Takut Tuhan tanya akhirat syak. Tuhan kata wa aqimus salah, semayakanlah. Wa atuz zakah, wa zakat warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah rokok semaya jemaah kan. Atamuruna an-nas, adakah kamu duk suruh kan? Wa tangsawna anfusakum, mundiri atamuruna an-nas bil bir, munduk suruh pakai orang buat pakai molek. Wa tangsawna anfusakum, kamu lupa diri kamu. Wa antum tatluna al-kitab, kamu duk baca Quran fala ta'qilun, maka adakah kamu berakal? Ni jenis hak pasal duk ngajar ni, aku takut juga. Kena rapi cop orang panggil dah. Bukan mudah. Bukan mudah duk ngajar kita, ngajar ni takut kali. Takut kali. Dan yang tiga, ada jumpa juga. Ra'aitu lailatan usriya bi rajulan. Nabi kata, aku nampak malam Isra saat ni seorang yasbahu fi nahrin, duk berenang dalam sungai. Wa yalqabul hijarah, duk makan batu. Luqmah, duk makan batu. Allah. Duk berenang duk makan batu. Batu api bagus. Fakultu ma hadha. Aku kata apa ini? Qilali, malaikat kata akilur riba. Orang makan rebo. Makan rebo. Rebo ni ada banyak jenis. Ada rebo dia mau bertai duit kita. Ni banyak orang duk main duit rebo lah ni, tak takut Tuhan. Nak royak suruh. Dia mau ambil duit topek 10 juta berapa. Lepas tu mari lepas topek ambil 3%, kita ambil tambah pula 3. Jadi ni. Nah. Kita ambil topek 3, kita ambil kita 3. Lepas tu dia lepas mereka orang kapung. Akhirat esok dia ni iaitu duk berenang dalam sungai, hok panas sungai api neraka. Lepas tu pula duk makan batu. Wal iyadzu billah. Tu hasbuk alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang makan riba akhirat esok la yaqumun, tak boleh bangun pada kubur illa malaikat kama yaqumul ladzi takhabbathu asyaitanu minal mas. Dia ni bangun supaya dengan orang masuk hatu. Sudung bangun pada kubur. Tak ada bangun molek dah. Dah bangun dalam keadaan sudung, cuma pelopok tak mana. Allah, zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Kerana mereka itu kata riba suka menjual. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dan Tuhan kata Tuhan menghalalkan jual, Tuhan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa hak dia dengar ayat Tuhan berhentilah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, dia berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Yang berhenti dia tak ada buat, maka dia sana itu kejayaan dia sebab Tuhan. Wa man 'ada, ni takut ni. Dah siapa hak duk buat lagi. Dengar dah, tahu dah kata haram, tapi duk buat lagi. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka itu jadi ahli neraka, kekal dalam neraka, wal iyadzu billah. Sebab itulah Tuhan sebut yamhaqullahu riba bis sadaqat. Tuhan merutuhkan riba, menghancurkan riba, tak berkat sikit lagi habis patullah. Tak jatuh anak cucu ya habis patullah. Walaupun you boleh 10 juta, 100 juta, akhir sekali habis patullah. Sebab Tuhan sebut, dan Tuhan sebut lah tu. Anak jadi sesak, tak kaya pun. Lah ni tak apa, ya senang kaya lah ni. Semua betul, tak berkat lah tu. Dah, wa yubis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Tuhan tak suka orang berdosa. Dan Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai yang beriman, takut Tuhan. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kena tinggal apa kalau betul-betul kita saat itu beriman kepada Allah. Fa illam taf'alu, kalau tak buat, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Tahulah kata Tuhan murid sungguh. Wa in tubtum, kalau kita tabat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Kalaulah kita tobat, bolehlah pala modal hak kita saat ni. Kita bergetar karemu ke? Baiklah tu tak apa. Tapi hak dok suruh dia membayar lebih tu tak boleh. Sebab itulah
nak wayak kata reba ni akhirat esoknya orang makan reba akan jumpa nasib duduk di dalam api neraka duk makan batu. Wal iyad billah. Nah, dan Nabi SAW naik pada langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik langit kedua jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni Nabi yang ke-24 sebelum Nabi kita SAW. Dan dia dengan masa Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Lepas tu baru Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian pergi jumpa pula dengan Nabi Yusuf di tekad yang 3. Nabi Yusuf ni tiba-tiba Nabi ta'idha huwa qad u'tiya syatral husni. Nabi Yusuf diberikan setengah kecantikan kacok. Oh yate kacok, Malaysia panggil kacok kan dah. Maknanya orang yate jangok. Allah, Nabi Yusuf wis setengah. Nah, jumpa situ Nabi pun memang dia pun tengok sungguh. Nah, tu kisah Nabi Yusuf tu panjanglah. Karena dia jumpa pula di tekad dengan tekad saat itu langit yang keempat jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Isa belum lagi wafat, Tuhan akan turun akhir zaman. Hadis Sahih Bukhari panjang lebar, hadis mutawatir. Nabi Idris kamar dia jumpa pula tekad yang kelima, langit kelima itu Nabi Harun. Tiba-tiba dijumpa di tekad yang kena ni, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dijumpa situ. Nabi Musa ni orang panggil dia antara orang umat, kalau kira umat Nabi kita paling banyak. Hari ni umat Nabi kita 1,800 juta. Kata setengah 2,000 juta lah. Racakon Lut lah itu 7,800 juta. Maknanya 4 orang kena ada orang Islam seorang. Lepas tu pula orang Kristian ni orang bagi ya sikit ya. Namun sahaja banyak ya orang mulhidin, orang tak beriman mula lagi. Dah. Fok ya makan babi, makan poi ikut dah dah. Nah, banyak saja, banyak mai kaki salib saja. Lepas tu kau Nabi Musa gitunya. Iaitu umat Nabi Musa ke masa Nabi Musa tu baik daripada Mesir tu 900,000. Fir'aun hambak. Duk hambak nak lakoh laut tu iaitu 1 juta askar dia, tahan dia tu 1 juta. Kalau ikut dalam kitab tafsir Sya'rawi ada sebut bahawa lebih kurang 900,000 askar Bani Israel. Bani Israel ni orang panggil Bani itu mana anak cucu. Israel ni gelar Nabi Yakub, namanya Isra tu mana Abdu, El tu mana Allah. Dan mana anak cucu hamba Tuhan. Gelar Nabi Yakub. Sebab tu hak laning kita tu Bani Israel. Karena apa Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau kita nak sumpah, fok Israel itu sumpah dengan nama Nabi Yakub. Okay. Panggil fok Yahudi. Panggil Yahudi. Tu. Kau masa tu Nabi Musa tu daripada Mesir 900,000 kena hamba. Kerana apa? Kerana tak percaya dah Fir'aun. Maka kena tubik tu 900,000 masa tu. Bila hamak lagi siapa di laut. Lep belakang askar 1 juta le dapat laut. Nabi Musa mai tukak ya Tuhan wahyu maka buka. Bila buka sana itu buka banyak cabai. Pakat turun duk cari tak temu sama fok dia sana. Katak sekali jadi secabai. Maka masuk dia. Bila masuk dia dekat lek tebing. Dekat lek tebing tu Firaun mari dekat nah. Nampak. Maka pada ketika itulah Tuhan wahyu suruh katak kali katak. Bila katak sana pada ketika itulah Firaun nak beriman tak jadi dah, tak boleh beriman dah. Tapi kita nak wayak apa? Nak wayak kisah satu perkara iaitu
pada masa 70 hari dulu bagi. Dah. Perdana-Menteri Perancis. Dia ambil banyak, suruh ambil banyak daripada Mesir, banyak Firaun tu lah. Pergi kepada Perancis. Pergi Perancis sana itu muat kapal juru orang besar. Dia apa jadah merah, siuk sunah pong pong pong. Dia banyak turun. Dia kira kata Firaun ni, iaitu kira kata raja besar dulu kan, kena hormat. Tapi kita tak ada nak situ. Bila lek malam tu ia ada kanak wicai. Ada kanak puak wicai buat kajian, iaitu diketuai oleh Satracan Maurice Bucaille nama dia. Maka Maurice Bucaille ni buat kajian masuk lek malam tu bila banyak Firaun duduk dalam bilik. Dia buka kata buah baru ya mami dia buah cetak pah tangan. Bila cetak hang itu cetak tangan cetak. Bila cetak hang itu dia buat kajian kena mati kejut. Kena mati kejut orang cetak. Yang kedua pula dia patah. Patah lek kiri makna tu kena tepuk dengan barang. Dan lek kiri ni biasa agak menepih kan. Dia tak menepih pak kena air kali dia patah. Patah tangan tu. Lepas tu yang tiga pula dia kaji tengok ada san, ada benda-benda bahaya masing. Mananya kena mati dalam laut. Lepas dia wayak kepada kanaknya lapar wayak mati suka mati dalam laut. Mati gitu ini semua. Fok dia tu hot ada dalam tu. Tak boleh kecek lah ni. Nak betul supaya orang Islam tu wayak. Bila dia sebut lah tu, dia kata tak, dia nak wicai tak leh benda hak semua lah tu. Dia pun tak ada apa buat ikut kajian sana. Bila ikut kajian sana, lepas dah tu, lepas dah wicai siap, dia turun. Bila banyak orang kelak semula di Mesir, dia turun ke Mesir. Ada orang Samanah. Bila Samanah ni tu, Samanah tentang masalah ijaz Quran ni, mukjizat Al-Quran. Dan ulama waktu baik tentang masalah Firaun sana. Kata ulama Mesir ada sebut, waktu dia sebut fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan tubuh kau, badan kau untuk menjadi tanda kepada orang belakang. Kata ulama sebut ayat ya bangun dah. Bangun ayat atas ya ni kaji Firaun ni mati dah lah. Patah tangan sebab tepuh benda ni. Tepuh dia air menepih dia tu kan. Lepas tu pula ada bahaya masing. Bila ulama yang akan mati dalam semua tapi ikut semua kajian, maka situlah dia masuk Islam. Mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nama dia tak nama Mak Daud masa gitulah. Jadi orang Islam dan dia karang banyaklah kitab-kitab ni tentang masalah Islam. Kita yang lebih kurang dah. Yang tujuh, naik tekad yang tujuh. Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba aku jumpa dengan Nabi Ibrahim musnidan dhahrah ila al-baitil ma'mur. Nampak Nabi Ibrahim duk nyana di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malak. Tiba-tiba setiap hari itu malaikat pergi masuk situ 70,000 kan di Baitul Ma'mur sana. Tiap-tiap hari. La ya'uduna ilaih, tak keledah sekali. Thumma dhahaba bi, kemudian dibawa aku ila Sidratil Muntaha. Disitulah dibawa Nabi pada Sidratul Muntaha. Ni orang panggil dunia ni. Dunia ni orang panggil dia ni alam bawah. Dunia ni daripada dana, bahasa Arab dana ya genuh mana genuh. Tepat hak paling genuh. Sebab tu Arab langit, arash, Sidratul Muntaha, kursi, semua tu alam atas orang panggil. Alam sebelah atas. Dunia ni alam genuh. Adna muzakkar dia. Ghulibatur Rum fi adnal ard. Dikalahkan Rum di bumi hak paling rendah. Maka dunia mana tepat rendah.
naik ke atas Sidratul Muntaha, tempat hak paling tinggi sekali. Dah tak ada dah, lepas tu tak ada dah. Dah tempat hak paling tinggi sekali. Dan di situlah dia kata qala, Nabi kata wa idza waraquha, tiba daun dia sana ka adzanil filah, supaya daun telinga gajah. Wa idza thamaruha qalqilal, dah buah-buah sebab sapaya, dah besar-besar. Qala falamma ghashiha min amrillah, tak bubuh dari kerana dah Tuhan sana kerana kerjaan Tuhan ubah, ma ghashiya taghayyar, bila Tuhan nak ubah benda tu, fama ahadun min khalqillah yastati' an yan'ataha, tak ada seorang hapuk hok boleh sifat royak benda tu moleknya tempat tu. Indaha jannatul ma'wa, di situlah dalam syurga jannatul ma'wa. Allah syurga itu Tuhan sebut. Nah, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, dalam syurga Tuhan akan balas. Nah, syurga sana jannatan wa harira, orang hak sabar itu syurga dah kahan setera boleh pakai akhirat esok. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Akhirat esok tak nampak matahari, cerah semua. Kita tak tidur ni orang letih, orang penat. Kita senang, rakoh, sehat. Bukan seorang hak kita nak tu, ibu-ibu. Nah, hurun ain. Nah, apa ni? Allah kebal. Bidadari, ibu-ibu kita sehat, gagah. Tak nampak matahari, orang senang. Tak tidur kerana senang. Orang duduk di neraka, tak tidur kerana sakit, kerana seksa. Duduk dalam syurga kerana senang. La yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Semua saat itu boleh ambil buah-buah ada dekat-dekat dah boleh ambil lalu. Wa yutafu alaihim bi akwabin wa yatufu alaihim wildan mukhalladun, dan di tawaf mana keliling kita sana itu boleh budak-budak yang idza ra'aitahum mahsibtahum lu'lu'an mansura, apabila kita tengok jauh semua mata pakai baju yang mata saja, tak pakai dia buah-buah tak ada. Ada istabrak wa hullu min asawir min fiddatin. Ada sebut kain istabrak, kain apa lagi waktu hasbuk. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin wa khudrun wa istabrakun wa hullu. Jadi pakai sundus, kain istabrak, tak ada sini jihad ni, tak ada. Dah nanti kita pakai sana insya-Allah, kita berdoa buat kita insya-Allah boleh belaka. Sikit gini kami tak masa sikit. Sama dia fa auha Allah ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan, semaya tu fardu 50 semaya. Dah kemudian Nabi turun ke jumpa dengan umat, dengan Nabi Musa, dan Musa kata kamu tak kuasa. Dia ulang turun naik sehingga turun sampai 5 sahaja, tinggal 5%. Kita tengok 10% tinggal. Allah ni orang panggil rahmah Allah. Tuhan ni rahmah, Tuhan sayang kepada kita, Tuhan nyanyi kepada hamba-Nya. Wasi'at wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi semua. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Aku tulis untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Pas Tuhan kata lana. Bila Nabi minta semua sana sehingga sampai 5, Tuhan kata innahunna khamsu salawat, 5 saat itu kulla yaumin wa lailah likulli salatin 10. Bagi tiap-tiap semaya itu boleh 10. Ni nak ayat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan wisa buat kebaikan boleh 10. Hak ni tak ada pada umat-umat yang lain. Kelebihan Tuhan wi, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Semua 10 belaka dah.
Okey, baca Quran. Baca Quran betul juga. Nabi SAW sabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa baca satu haraf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah. Boleh satu hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Satu hasanah boleh 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim harfun. Walakin aqulu, tetapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya alif lam mim boleh 30. Allahu akbar. Sebab tu kita boleh puasa ni kena buat gapo tu? Ni nak hujung ni dah. Boleh puasa ni kena buat persiapan kita ni, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kena buat persiapan lah. Masuk bulan ni kita nak buat tenti tahun ni. Kena ingat. Nak semaya, nak hafsa 3 perkara. Pertama puasa tu hak ya dah hak sah. Hak dalam puasa tu nak buat apa tu? Baca Quran tu hak sah. Imam Malik radhiyallahu anhu bila masuk boleh puasa tinggal habis. Ngajar tinggal habis. Buat apa? Baca Quran pagi siang malam baca Quran mata. Imam Syafi'i boleh biasa baca Quran setiap hari sekali khatam. Bulan puasa setiap hari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Nak ayat nak semangat fak kita. Baca Quran. Baca Quran semata 2 kali habis, 50 kali habis. Bulan Ramadan mubarak. Mana kata bulan puasa ni duk ala kedar ni tak kedar ada Quran. Duk tunggu. Dah kena bayar duit dua-dua baca Quran. Gi mana Quran ada kali kita. Kerana Quran turun Jibril bawa Quran turun, maka Jibril mulia. Quran turun pada Nabi, Nabi mulia di atas muka bumi semua. Quran saat itu turun Lailatul Qadar, Lailatul Qadar saat itu mulia. Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan itu mulia. Quran turun di atas umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita jadi umat hak paling mulia. Baca Quran. Dah, lepas tu sunat-sunat kena hidup belaka. Tu hawi 10 belaka tak kira gapo pun. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Tuhan kata, apa Nabi kata, "Waman hamma bihasanah." Siapa ingin nak buat kebaikan, falam ya'malha, tak buat, kutibat lahu hasanah. Boleh dah kebaikan kerana niat online. Fa in amilaha, kalau dia buat, kutibat lahu 10, ditulis 10. Waman hamma bisayyi'ah, siapa dia nak buat, dia ingin nak buat benda tak molek, falam ya'malha, dan dia tak buat, lam tuktab syai'a, tak boleh buat perkara ni. Hak tu hawi kita. Fa in amilaha, kalau dia buat, kutibat lahu sayyi'ah wahidah, tulis satu kejahatan saja. Dan Nabi dia ulai tu naik sini tu. Nah, sehingga Nabi Musa tu suruh naik lagi, tapi Nabi kata ya malu dah. Fakultu qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku rasa malu. Dan kita nak ayat sini bahawa hak semua hukum-hukum Islam ni deh. Puasa, zakat, haji difardukan di bumi, tapi semaya difardukan di langit. Nak ayat kata semaya ni silah bainar rabbi, bainal abdi wa rabbih. Di antara hamba dan Tuhan. Pak kita semaya jangan tinggal lah. Dah semua sunat kena menghidupkan habis lah. Boleh puasa ni kena menghidup habis. Sunat duha, sunat witir, sunat tarawih, sunat rawatib, sunat isyraq, sunat gapo, segala sunat kena hidup habis. Dan bitak Tuhan jangan mati lagi. Kalau nak mati lepas raya siap apa tu nak mati. Lalu apa? Awak amal dulu, nak hipung dulu. Nah, tak usah duk mikirlah kita ni. Kadang-kadang folk kita ni silap faham banyak. Nanti pesan kalau ayah mati kau panggillah orang semaya-maya boleh 1000 orang. Allah, kita mayalah ni. Buat sendiri, tak usah nanti tunggu anak buat. Nah, lepas tu pula semaya-maya sana itu tak ada tahiyat, tak ada rokok, tak ada sujud. Pas nak ganti boleh kata. Tak kira ada tok lah gitu. Tuhan nak tolong apalah situ. Tuhan nak kita tu. Pas nak acara baca lah ni tak nak buat. Demo sikit kisah demo yang nak cucu, nak buat lagi ikut demo kita buat belakang. Nak infak sedekah kita sedekah lah ni kita buat lah ni. Tak kena nanti sikit lagi lah kita buat boleh puasa ni kau tenti tak tu. Tak kena gaduh dah kita buat je mata rapat ikut lah anak ikut demo hidup. Gizarah hubung mula-mula tu ya lama setahun kali. Dah lah ni bakal duk kilah upuk ya. Zarah ada duk kilah tu tak ada duk kecek suruh. Zarah ada duk kilah bakal duk kecek upuk. Boleh kerak ke tak boleh kerak. Allahu akbar. Dah gagal belah tak kira di Malaysia lah rumah kita lah tak tahulah. Duk kecek upuk kubur astagfirullahalazim. Dah ada orang sungguh ni nak ayat. Dah. Jadi
itulah saja dah hari ni. Banyak tu sajalah. Kalau turut nak jadi wajah ni boleh dan royak je lebih kepada lah. Kalau biasa kita nak ceramah di mana-mana pun wajah setengah wajah. Tapi alhamdulillah dah tak apa. Kok kita boleh ambil iktibar semua. Yang penting fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar tu hak besar sekali. Wattaquni ya ulil albab. Kena takut kepada aku, hei orang ada fikiran Tuhan kata. Kena takut Tuhan bila kita dengar bertambah iman kita. Bila kita dengar Isra Mi'raj, kau kukuh, kau kejak, kau rajin, kau apa kita lagi kau tu. Itulah saja. Wallahu a'lam.